Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT pagi ini dengan limpah rahmatnya kita sambung lagi tadabbur. InsyaAllah pagi ini ayat yang ke-96 surat 232. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'aun wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'aun birashid يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. Walaqad arsalna Musa biayatina, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa itu dengan ayat-ayat kami dan kuasa yang nyata. Ini cerita yang ketujuh. Cerita yang ketujuh Allah SWT ceritakan kepada kita tentang perjalanan dakwah para nabi. Dan cerita ni kalau kita perhati semua tu mari dalam tertib masa. Mana bermula daripada Nabi Nuh, lepas daripada Nabi Nuh, Nabi Hud dan seterusnya. Ini cerita Nabi Musa AS dengan Fir'aun. Dalam surah ni Allah SWT cerita tentang Nabi Musa dan ketika mana dia berdakwah kepada Fir'aun ni dalam beberapa ayat saja, 4-5 ayat saja, mana dengan ringkas. Tidak seperti mana nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Shu'aib, Nabi Nuh, Nabi Hud, dengan detail, dengan panjang. Sebab apa? Sebab surah Hud ni dia pegu molek dengan surah Yunus. Dalam surah Yunus Allah Ta'ala detailkan cerita Nabi Musa, tetapi Allah SWT sebut secara ringkas sahaja cerita Nabi yang terdahulu. Macam umpama kita tengok dalam surah Yunus itu pada ayat yang ke-74, ayat 74 tu thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim. Lepas daripada Nuh itu kami utuskan beberapa rasul. Beberapa orang rasul. Maknanya rasul itu tidak disebutkan dengan detail, tetapi dalam surah Hud didetailkan, diperincikan cerita nabi-nabi itu. Tetapi cerita Nabi Musa dalam surah Yunus dengan begitu detail sekali, dengan panjang sekali. Yang mana daripada ayat 75 sapalah pada ayat ayat 97, 75 sampai 97. Itu detail cerita Nabi Musa dalam surah Yunus. Tetapi dalam surah Hud ni dia ringkas. Gitulah, saling melengkapi. Supaya kita baca satu surah ni jangan tinggal surah yang berdekatan dengan dia. Satu surah melengkapkan satu surah yang lain. Sesungguhnya kami telah utuskan
Nabi Musa itu dengan ayat-ayat keterangan kami, maknanya dengan wahyu-wahyu kami, dengan kalimah-kalimah kebenaran yang mengandungi kalimah tauhid. Dan ayat di sini satu dengan mana ayat wahyu, satu lagi dengan ayat mukjizat, tanda, tanda yang dapat dilihat dengan nyata. Tanda ayat-ayat wahyu ni adalah tanda yang jelas, tanda yang mengandungi hujah-hujah yang boleh membungkam orang-orang yang menyeleweng, orang yang sesat. Dan ayat wahyu ni dia tidaklah Taurat. Sebab Taurat itu adalah kitab syariat, kitab peraturan. Dan ia diturunkan kepada Nabi Musa setelah daripada Fir'aun itu dibinasakan oleh Allah SWT. Jadi kitab Taurat lepas daripada musuh-musuh Nabi Musa itu dihapuskan. Jadi yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum daripada waktu tersebut, yakni semasa berdakwah kepada Fir'aun, itu ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain, dia bukan Taurat. Ayat wahyu juga. Jadi Nabi Musa ni dia terima kitab dalam bentuk yang berlainan, dalam bentuk ayat satu-satu, kemudian dalam timur dalam bentuk sekaligus Taurat itu. Wa sultanin mubin, dan kekuasaan yang nyata. Kekuasaan yang nyata ni, setengah daripada ahli tafsir kata yang diberikan kepada Nabi Musa ni ayat-ayat wahyu, wa sultanin mubin, ini bukti mukjizat. Tetapi kalau kita terjemah lagu tu, berarti kita menyempitkan makna ayat. Kita menyempitkan makna ayat itu sebab ayat itu dia ada dua, ayat wahyu, ayat mukjizat. Lepas tu sultanin mubin ni dia mesti mengandungi makna yang lain. Jadi untuk memahami apakah makna sultan itu kita kena tengok dalam surah Qasas. Allah Ta'ala menyebut, wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaikuma bi ayatina wa antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Dan kami jadikan untuk kamu berdua, wahai Musa, wahai Harun, kuasa, sultan, dan mereka itu tidak dapat sampai mengganggu kamu, membinasakan kamu, memudaratkan kamu. Jadi makna sultan ni iaitu penguasaan yang Allah SWT berikan kepada Nabi Musa, yakni pengaruh yang kuat, himayah, perlindungan daripada Allah SWT, dan kehebatan, mana kegurunan yang timbul dalam hati penentang Nabi Musa. Mana sultan ni asal mana dia kekuasaan, penguasaan, pengaruh yang kuat, penjagaan. Sebab kalau kata sultan tu dia ada makna-makna ni. Dia sendiri berkuasa, dia sendiri dapat mempengaruhi orang. Orang yang ada sultan ni, ada kerajaan, ada kekuasaan ni, orang tengok dia, orang dapat hebat. Dan dia dapat melindungi. Manakala kata sultan ataupun raja ni, dia akan melindungi rakyat dia. Jadi Allah SWT kurniakan kepada Nabi Musa ni kekuasaan, walaupun Nabi Musa dia tidak ada tampuk pemerintahan, dia tidak ada kerajaan, dia tidak membentuk parti untuk melawan Fir'aun, tetapi dia pergi dengan membawa ayat-ayat Allah Ta'ala dan kehebatan, kegurunan ni. Ila Fir'aun, kami utuskan Musa itu kepada Fir'aun, mana maharaja yang ada pada zaman dia, dan koncu-koncu dia, pengikut-pengikut dia, pemimpin-pemimpin besar mereka, yakni Haman dan menteri-menteri yang lain. Tetapi fattaba'u amra Fir'aun, tetapi mereka itu ikut arahan ataupun perintah Fir'aun.
Mana Nabi Musa ni diutuskan kepada Fir'aun dan pengikut-pengikut dia, rakyat-rakyat dia, kaum dia. Yang ni popok Kibti. Sebab Fir'aun ni dia bangsa Kibti, Nabi Musa ni bangsa Sibti, keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Sibti. Wa ma amru Fir'aun Nabi Rashid, dan tidaklah perintah Fir'aun itu perintah yang benar ataupun perintah yang cerdik. Sebab apa? Sebab cara dasar pemerintahan Fir'aun ni adalah dia tertegak di atas kezaliman, atas dasar pecah perintah, atas dasar appetite. Maknanya orang yang memerintah dengan cara dasar-dasar ni pecah perintah. Mana dia nak supaya rakyat dia tu ada dua puak. Dia ada dua puak. Satu puak bangsa dia, satu lagi puak bangsa lain. Jadi bagi dia kena kekalkan dua ni supaya mereka ni dalam keadaan jaga kepentingan masing-masing. Jadi bila begitu dia sebagai pemerintah tertinggi, dia dapat kontrol hak mana dia sokong, hak mana hak dia benci itu dalam keadaan tertindas. Sebab itulah dia ada golongan mustad'af, golongan yang tertindas, yang menindas itu golongan mustakbirin, popok Fir'aun. Jadi dia pecah dua ni. Begitu juga Bani Israel itu sendiri, dia ada dua belah. Dia ada 12 kabilah. Kalau kita baca cerita Nabi Musa bila umat dia minta air ni, lalu dia pukul batu, lalu mengeluarkan 12 mata air. Jadi maknanya 12 kabilah bagi Bani Israel itu memang jelas ada pemimpin-pemimpin yang berpengaruh di kalangan mereka. Jadi benda tu adalah lanjutan daripada zaman Fir'aun lagi. Mana zaman Fir'aun ni, Fir'aun nak Bani Israel itu pula dia pecah pada 12 pula. Jadi puak Kibti, puak Sibti. Puak Sibti ni pula biar kekal dengan ada 12. Jadi dia sampai bila-bila dia tidak akan bersatu. Sebab itulah kalau negara kita, konteks negara kita ni makin banyak parti politik, makin payah kita bersatu. Dia tak boleh. Bila banyak sangat ni, sebab apa? Sebab masing-masing ni ada kepentingan yang perlu dia jaga. Jadi Fir'aun dia pakai dasar pecah perintah, divide and rule, farik tasud. Farik tasud, pada kamu pecahlah barulah dapat kamu menguasai mereka. Jadi masing-masing itu akan fikir kepentingan masing-masing. Jadi nak jatuh Fir'aun tu tak dapat. Sebab dasar Fir'aun ni juga seperti kita sebut tadi, dia appetite, maknanya dia kekalkan perhambaan. Dia nak supaya Bani Israel ini sebagai hamba, orang golongan bawah, orang Kibti itu orang menguasai, dan dia cuba bunuh anak-anak lelaki daripada Bani Israel dan membiarkan wanita sahaja yang hidup. Akibat daripada Fir'aun tadi, ia bertindak ataupun ia memerintah, ia menguasai Mesir dengan cara yang tidak cerdik itu, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah. Fir'aun berjalan di hadapan kaum dia pada hari kiamat dan membawa mereka kepada api neraka. Maknanya dia sebagai pemimpin, maka orang lain yang ikut dia tu gantung berekor dengan dia tu, semua tu tertarik masuk dalam api neraka. Ibarat seperti pala kereta api lah. Pala kereta api, gerabak dia tu mana ada enjin. Dia pakai sakut-sakut ya. Sapalah pada pala dia. Jadi pala lah arahan dia je, break ke, pecuk ke, atas kehendak pala tadi. Jadi hak belakang ni ekor akan ikut saja. Jadi kalau jatuh dalam gaung belakang. Jadi Fir'aun ni digambarkan sebagai pemimpin, ia membawa pengikut dia tu ke dalam api neraka. Asal makna aurada, warada ni pergi cari air. Warada istilah dalam bahasa Arab. Pergi cari air dia panggil warada.
walamma warada Madyan. Kalau kita baca dari surah Qasas tu, bila mana Nabi Musa pergi mencari air ketika mana dia tiba di Madyan. Jadi warada ni cari air. Jadi cari air ni adalah untuk menghilangkan dahaga. Jadi Allah SWT gambarkan sebaliknya di sini. Firaun ni seolah-olah bawa pengikut-pengikut dia ni, cara pergi macam orang yang kehausan nak pada air. Tapi bila dia sampai ke tempat tu, bukan air yang dia dapati tetapi api neraka. Wa bi'sal wirdul mawrud, dan itulah seburuk-buruk tempat yang dimasuki, tempat yang dia pergi, yakni untuk mencari air, menghilangkan kehausan dia itu. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamah, dan mereka itu diikuti, yakni selepas daripada mereka itu dibinasakan oleh Allah SWT. Maknanya mereka tu tenggelam dalam laut kerana cuba mengejar Nabi Musa AS. Mereka tu diikuti dengan laknat, jauh daripada rahmat Allah, mendapat kutukan. Wa yaumal qiyamah, dan juga pada hari kiamat. Wa bi'sar rifdul marfud, itu adalah seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Mana dia mendapat laknat, tidak mendapat anugerah, tidak dapat pingat, tidak dapat maknanya kalau disebutkan jasa tu, mana kalau orang tu banyak jasa, banyak benda-benda baik yang dia buat, maka dia akan dapat gelar dia. Kalau kita Datuk Perkasa, Datuk Wira, Datuk Pendekar, Datuk Panglima, jadi ada sebutan-sebutan tu yang dia dapat berdasarkan kepada jasa-jasa yang dia telah buat. Jadi Firaun ni dia tak ada nama yang menggambarkan dia ni ada jasa. Walaupun piramid-piramid tu ada, tetapi orang sekadar sebut ni piramid. Orang tak sebut jasa Firaun tu dalam memakmurkan rakyat, tak ada. Maka sebab itulah dia mendapat kutukan. Kemudian lepas daripada Allah SWT cerita tentang Nabi-Nabi ni, khususnya Nabi yang terakhir ni, Nabi Musa, Allah Ta'ala kata, zalika min amba'il qura naqussuhu 'alaika minha qa'imun wa hasid. Demikianlah, mana 7 cerita Nabi-Nabi, 7 cerita Nabi-Nabi yang diceritakan dalam surah ni, semua tu sebahagian daripada berita qura, mana kampung-kampung, negeri-negeri. Naqussuhu 'alaika, yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, maknanya kami mewahyukan kepada engkau dengan berita-berita ni, berarti kamu telah dilantik menjadi nabi. Tugas kamu menceritakan apa yang diceritakan kepada kamu. Mana benda ni kamu tidak pelajari daripada mana-mana, tetapi Allah yang cerita. Jadi ayat ni dia membuktikan kenabian Nabi SAW. Yang mana orang-orang Arab dia tidak tahu sedetail apa yang disebutkan di sini. Jadi Allah yang cerita kepada Nabi dengan begitu terperinci. Ini adalah sebahagian 7 cerita Nabi-Nabi ni, sebahagian daripada yang tidak diceritakan. Banyak Nabi-Nabi, cuma Allah Ta'ala isyarat sahaja. Allah Ta'ala sebut nama mereka. Macam Nabi Zulkifli dah. Kemudian dakwah Nabi Yunus pun tidak detail juga, disebutkan oleh Allah SWT. Dakwah Nabi Daud, hak sebut, hak cerita Nabi Daud ni lagi perang. Lepas tu sebahagian daripada pemerintahan dia, bahagian dakwah Nabi Daud tak ada sebut. Maknanya ada tapi tidak diceritakan. Maknanya Allah SWT menyebut cerita Nabi Daud ni pada sudut hak dia nak. Kalau nak cerita habis, panjang lah. Begitu juga Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ada dakwah dia tu tapi Allah SWT tidak ceritakan. Jadi itu adalah sebahagian, banyak lagi. Al-Qura maknanya kota-kota, negeri-negeri.
Asal mana qaryah ni, mana tempat ia ada peradaban, ada kemajuan. Itu mana qura. Cuma dalam istilah sekarang ni qura ni kampung kecil lah. Kalau bandar tu asimah dia kata. Tapi dalam konteks Quran ni, qura ni maknanya kota, tempat tumpuan, tempat ia manusia tu mereka menjalani kehidupan dengan ada peradaban, dengan ada tamadun, dengan ada kemajuan. Minha, di antaranya itu qaim, ada lagi kesan-kesan dia ada di antaranya itu telah lenyap. Qaim wa hasin ni Allah Ta'ala buat perumpamaan pula. Kadang-kadang umat yang dibinasakan itu adalah seperti pokok, ia hanya tinggal pokok sahaja. Dan keadaan mereka itu juga ada yang seperti ladang yang telah dituai hasil dia. Maknanya umat yang dibinasakan tadi, ada pada mereka itu adalah kesan-kesan peninggalan dalam bentuk bangunan yang berdiri teguh, macam piramid Firaun, istana dia ada lagi. Kemudian pokok samuk tu, pokok hijau tu ada lagi, bangunan mereka ada, tapi kosong, tak ada siapa nak duduk. Tak ada orang main buat hotel kau gapo kau, tak ada. Padahal boleh tak, tapi tak ada siapa pun duduk. Jadi ini maknanya ibarat seperti pokok, bila mana dia ambil hasil dia, lepas tu tak tubik-tubik dah hasil, tinggal kering gitu. Itu qaim. Keadaan mereka tu, mana kesan mereka tu seperti itulah, seperti pokok ia kering, tak ada hasil dah. Wahasid adalah seperti ladang. Ladang yang mana manusia ni bila dia bercucuk tanah, dia tuai hasil dia pungut hasil dia. Jadi untuk nanai pula sekali lagi, dia akan bakar. Dia akan bakar. Bila bakar itulah jadi baja hitam. Itu cara mereka lepas daripada mereka ambil hasil, mereka bakar. Mereka bakar sebagai baja, jadi bila begitu hitam. Maknanya nak cerita pada mereka, ada umat yang dibinasakan tadi dalam keadaan tak ninggal gapo, tak ada kesan-kesan. Jadi rata tempat tu. Macam Qam'at. Tempat mereka tu kosong. Jadi macam dataran. Begitu juga apa yang menimpa kepada umat Nabi Lut tu diterbalikkan. Jadi tak ada gapo. Ibarat seperti ladang yang kosong. Jadi hak Firaun, kaum Samud tu ada tempat tinggal mereka, tapi tak ada penghuni. Jadi berlaku demikian, maknanya azab Allah Ta'ala yang begitu teruk tadi. Wa ma zalamnahum, kami tidak menzalimi mereka. Jadi ketika kami menurunkan azab kepada mereka, walakin zalamu anfusahum, tetapi mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Sebab mereka syirik kepada Allah. Mereka melakukan kejahatan terhadap orang lain. Jadi melakukan kejahatan, kezaliman terhadap orang lain ni, orang lain ni bukan siapa, pokok dia juga. Melakukan kezaliman terhadap diri sendiri, maknanya orang yang menzalimi itu dia tidak ada perasaan simpati terhadap orang lain yang mereka zalimi. Sedangkan mereka tu adalah sama je, sama-sama manusia. Sebab kita ni, kalau kita fikir asal kita ni daripada Adam lah kau, adik-beradik lah kau. Ia membezakan kita dengan hak lain ni hanyalah dari segi rupa paras, kulit, bangsa, bahasa, agama. Beza situ je. Hak lain tu serupa, jenis makan berlaku. Jenis makan. Cuma dia makan roti, kita makan nasi. Tapi hakikatnya karbohidrat berlaku. Dia macam doktor kata, bila kita ambil makanan masuk dalam tubuh kita ni, dia tubuh kita ni dia tak pandai ni lah, ni beras basmati, ni beras sieh, ni roti, ni ubi kayu. Dia kira hak masuk tu jenis karbohidrat. Jadi karbohidrat ni banyak jenis karbohidrat ni dalam bentuk
dalam bentuk gula, dalam bentuk buah, dalam bentuk roti gandum, dalam bentuk beras nasi, dalam bentuk ubi kayu ke apa semua. Jadi jenis tu berlaku. Bila masuk dalam perut ni, tidak kata ni roti Melayu ni, dia kira karbohidrat je. Begitu juga manusia ni, walaupun beza kulit, beza bahasa, beza agama, dia manusia berlaku daripada Adam. Jadi manusia ni dia sebagai satu makhluk yang Allah SWT cipta, dia daripada Nabi Adam berlaku. Maknanya hakikat kita ni bersaudara berlaku. Sebab itulah kita kalau ada kemanusiaan, kita tidak akan bunuh manusia lain. Mereka ada sebab-sebab yang sewajarnya. Jadi hilang kemanusiaan tu, maknanya mereka telah menzalimi sesama sendiri. Jadi Allah Ta'ala tidak zalim kepada mereka, tetapi hukuman Allah SWT terhadap mereka itu kerana mereka zalim, menzalimi diri mereka sendiri. Mereka zalim puak-puak mereka sendiri, maknanya sebangsa, sama-sama spesies manusia. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa amru rabbik. Tidak berguna kepada mereka itu Tuhan-Tuhan mereka. Jadi mereka menzalimi diri mereka itu dengan cara syirik kepada Allah SWT. Yang mana mereka seru selain daripada Allah, syirik. Mereka seru, mereka beribadat, mereka tunduk, mereka sujud, mereka meminta, mereka merayu-rayu nak sesuatu daripada Tuhan-Tuhan mereka. Yang mana Tuhan mereka tu selain daripada Allah, min dunillah. Jadi pada waktu urusan Allah Ta'ala mari, keputusan Allah Ta'ala mari, waktu tu mereka menyeru, ataupun sebelum daripada tu mereka seru, mana tidak dapat menolong mereka Tuhan-Tuhan mereka itu bila mana azab tu mari menimpa mereka. Jadi tafsiran kepada zalim di sini, yad'una min dunillah alihah. Alihah ni ibadat. Maknanya Tuhan yang disembah, ilah maknanya ma'bud. Alihatihim maknanya Tuhan-Tuhan mereka, maknanya mereka ada banyak Tuhan, syirik lah. Lepas tu Tuhan ni maknanya ma'bud yang disembah. Lepas tu Tuhan yang disembah allati yad'una, yang mereka seru. Nak cerita di sini bahawa seru panggil ni dia termasuk dalam bab ibadat juga, dalam bab penyembahan. Jadi bila kata ibadat, dia mesti merakumi seru, sebab kita panggil. Dalam kita semaya ni kita panggil Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Rabbi firli, wahai Tuhanku, Rabbi firli warhamni warzuqni wajburni wahdini wa'afini. Kita baca tu, kita panggil Allah Ta'ala, kita seru, kita minta, kita doa. Jadi ibadat dan doa, sembah dan seru ni dua benda yang tidak terpisah. Jadi bila kita akui bahawa hanya sembah Allah Ta'ala, maka seru pun Allah Ta'ala juga. Satu-satu hak boleh kita seru. Sebagaimana satu-satunya hak kita ibadat, abdikan diri kita, dan satu-satunya yang kita seru, yang kita berharap segala kehendak kita, segala hajat kita disempurnakan hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dengan sebab itulah kita tak boleh nak seru orang-orang yang telah mati. Kita nak panggil dia, minta tolong. Sebab itu daripada mana ibadat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut di sini alihatuhum. Alihah ni maknanya alihah, maknanya menyembah. Allati yad'u, maknanya ia disembah tu kerana ada hajat lah. Dia panggil, dia minta, nak pada rahmat, nak pada berkat. Jadi bila begitu tidak boleh diseru selain daripada Allah. Jadi gambaran di sini akibat daripada syirik ni, ketika tiba kepada mereka hukuman daripada Allah SWT, mereka minta tolong daripada sembahan-sembahan mereka, ruh-ruh yang mereka panggil. Sebab yang mereka sembah tu batu.
Jadi batu tu bukan maksud mereka, tetapi ruh yang ada bagi mereka tu, ruh tu ada pada batu yang mereka sembah. Jadi pada waktu tu berhala-berhala mereka ataupun ruh-ruh yang mereka sembah tu tidak membantu mereka. Wa ma zaduhum ghaira tatbib. Sembahan itu tidaklah menambahkan kepada mereka melainkan kebinasaan. Macam contoh, mereka suruh gapo-gapo tu, pada waktu tu batu itulah yang akan menimpa mereka. Pada waktu tu, sebab bila mari ribut gempa gapo dah jatuh atas mereka, kebinasaan kepada mereka. Di akhirat pula hak mereka sembah inilah akan menjadi batu yang membakar mereka. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka ni adalah batu. Batu ke mana? Batu yang mereka ukir sebagai berhala lah. Batu itulah yang akan membakar mereka. Lepas tu bila bahan bakar daripada batu, dia tidak seperti kayu dah. Kayu ni dia akan jadi arak, dia akan jadi abu. Batu ni dia tidak akan binasa. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Demikianlah sesaat Tuhan kamu, maknanya demikianlah tindakan Tuhan kamu bila mana dia mengambil tindakan, bila mana dia menyeksa, bila mana dia menghukum qura, negeri-negeri. Maknanya ini sunnatullah, peraturan Allah Ta'ala. Jadi setiap umat yang syirik, setiap umat yang kufur itu tak kira sampai mana akan ada hukuman ke atas mereka. Wahiyya zalimah, hal keadaan mereka itu zalim. Maknanya Allah Ta'ala hukum mereka wahiyya zalimah, kerana mereka tu zalim. Diulang berkali-kali. Hukuman ke atas mereka bukan kerana Allah Ta'ala zalim, tetapi mereka sendiri zalim. Inna akhzahu alimun syadid. Sesungguhnya tindakan Tuhan kamu, hukuman Tuhan kamu itu amat menyakitkan, amat dahsyat. Inna fi zalika. Berkali-kali disebut zalika ni, tambihlah peringatan. Tuh. Maknanya cerita-cerita ni jangan baca saja. Peristiwa yang berlaku ni jangan dengar saja. Kena ambil tahu sebab apa. Kena cari sebab mengapa Allah Ta'ala seksa. Jadi ini ditujukan kepada puak-puak Mekah ni. Zalika, walaupun zalika tu merujuk pada Nabi, tapi Nabi akan baca ke ayat ni kepada siapa? Kepada puak-puak Mekah lah. Jadi bila Nabi baca tu, peringatan kepada Nabi, khitab, mesej kepada Nabi, tetapi teguran kepada orang-orang Mekah. Jadi hak tadi ayat 100 zalika, wa kadzalika, hadis ni inna fi zalika, diulang supaya kita faham maksud daripada cerita-cerita dalam Al-Quran ni. Bukan kita nak tahu kronologi, bukan kita nak tahu tempat geografi dia tu, tetapi pengajar apa? Umat yang dibinasakan sebab apa? Wahiyya zalimah. Inna fi zalika la ayah. Itu benar-benar menjadi tanda liman khafa azabal akhirah, sesiapa yang takut pada azab akhirat. Maknanya kalau Allah SWT boleh ambil tindakan hukuman yang begitu dahsyat, maknanya manusia bila dihukum di dunia ni, kaum Nabi Nuh, yang mana mereka tergelar karam ke apa semua tu, tak meninggal baka. Kaum Ad pun lagu tu juga dihapuskan dengan tidak tinggal saki-baki. Maka itu memberi peringatan kepada manusia. Allah SWT boleh buat dahsyat lagi, lebih daripada itu lagi di akhirat nanti. Jadi siapa-siapa yang takut kepada azab di akhirat, maka cerita-cerita yang dibentangkan di sini sudah cukup menjadi tanda, menjadi peringatan yang mengisahkan mereka. Zalika yaumun majmu'un lahun nas. Dan itu adalah hari yang mana manusia itu dihimpunkan. Yang sejak daripada dulu sampai ke akhir terakhir. Awwalahum ila akhirihim. Awwalahum wa akhirahum. Dihimpunkan manusia daripada manusia yang pertama sampailah manusia yang terakhir, untuk dihisap.
Jadi dibuat hari itu, dibuat hari akhirat itu untuk dihimpunkan manusia. Hasyar pada masa di sini. Wazalika yaumum masyhud, dan itu adalah hari yang disaksikan. Jadi ada yang menyaksi, ada yang disaksikan. Maknanya Allah Taala adil. Akan buat perhitungan. Perhitungan itu dia kena ada saksi. Dan tujuan daripada perhitungan ini akan dibalas. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan kami tidak menangguhkannya itu melainkan kepada satu tempoh yang telah ditetapkan, tempoh yang tidak berubah. Mana orang kafir ni, di antara kezaliman mereka, mereka menentang Nabi, mereka buat ngaji pada Nabi. Kamu kata azab ada mana? Azab mana azab? Kita nak learn. Jadi Allah SWT tidak boleh selalu azab tu kepada mereka. Allah Ta'ala sifat azab hak paling berat sekali di akhirat. Azab hak dunia mereka minta tu pun Allah Ta'ala tidak mari selalu. Allah Ta'ala memberi tempoh kepada mereka. Cuma mereka tu menzalimi diri sendiri dengan minta azab supaya disegerakan, cabar nabi-nabi. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih. Pada hari yang mana hari itu mari dah. Hari kiamat tu bila waktu dia telah mari tiba, keadaan yang menakutkan, la takallamu nafsun illa biiznih. Tak ada satu pun diri yang dapat berkata-kata melainkan dengan izin Allah. Dusnya berlaku. Hatta Nabi SAW yang mempunyai maqam mahmud yang dapat memberi syafaat, hanya Nabi dapat berbicara bila Allah Ta'ala kata, oh ya Muhammad, kamu nak gapo? Is'al tu'ta, syafi' tu syafa'. Bila Allah Ta'ala kata lagu tu, oh ya Muhammad, kamu nak gapo? Berilah syafaat kepada siapa-siapa yang kamu nak. Barulah Nabi SAW bengong hakak kepala dia, minta dengan Allah Ta'ala. Sebelum pada tu senyap belaka, tak berani. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Pada hari itu, pada natijah daripada menzalimi diri sendiri, natijah daripada beriman pada Allah Ta'ala, menyelamatkan diri sendiri, maka faminhum syaqi, ada yang celaka, ada yang malang, dan ada yang wasa'id, ada yang bertuah, ada yang berbahagia. Maknanya hari itu, hari akhirat ni, bila dia mari, maka akan nyatalah siapa-siapa yang mendapat kecelakaan dan siapa-siapa yang mendapat kebahagiaan. Syaqiyun ni, kalau kita perhati pada ayat-ayat cerita-cerita Nabi ni, orang syaqi ni, orang syaqi dia orang yang menentang lah. Izin ba'asa ashqaha. Kalau kita baca dari surah Asy-Syams tu, Allah Ta'ala kata, kazzabat samudu bi taghwaha, izin ba'asa ashqaha. Kaum Samud itu telah mendusta dengan sifat melampau mereka ketika mana izin ba'asa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka sekali. Orang paling celaka, ashqa, syaqi. Mana orang syaqi ni orang yang mendustakan Nabi, menentang Nabi. Kalau kaum Samud tu hak bunuh unta Nabi tu, unta mukjizat. Jadi maksud daripada kecelakaan ni, orang yang celaka ni mana orang yang tidak ada tawajuh kepada Allah. Mana orang yang tidak ingat pada Allah Ta'ala, orang yang tidak ingat pada akhirat. Jadi bila dia tak ingat pada akhirat, maka dia berani melakukan kejahatan. Sebab Allah Ta'ala kata di sini, inna fi dzalika laayatan liman khafa azabal akhirah. Maknanya kalau dia tu takut pada akhirat, dia tidak akan buat zalim. Orang yang buat zalim ni dia anggap dunia ni lah satu-satu kehidupan. Kalau dia tidak dihukum di sini, maka dia tidak akan dihukum di mana-mana tempat. Sedangkan selamat walaupun dia terlepas di sini, tetapi ada hari akhirat. Jadi engkar kepada hari akhirat itu menyebabkan manusia ni melakukan syirik, melakukan kejahatan, menzalimi orang lain, maka dia akan mendapat azab yang berat. Maka dia akan menjadi orang yang celaka.
Jadi kesimpulan di sini, syaqiyun itu adalah orang yang tidak ada tawajuh kepada Allah Ta'ala, orang yang melakukan kezaliman, tidak membuat kebaikan dan pembaikan. Wa sa'id, dan orang yang bertuah. Orang yang bertuah ni orang yang tawajuh kepada Allah Ta'ala, dengan ingat pada Allah Ta'ala, dengan ingat pada hari akhirat. Orang yang berusaha buat kebaikan dan pembaikan, islah, melakukan islah, seperti mana Nabi Syuaib dalam ayat 88 tu, in uridu illal islah. Fa ammal ladzina syaku, perincian apa yang diperolehi oleh orang yang celaka. Fa ammal ladzina syaku fa finnar lahum fiha zafirun wa syahiq. Adapun orang-orang yang celaka itu, orang yang mendapat nasib yang malang, maka mereka berada dalam api neraka. Lahum fiha, mereka berada dalam neraka itu dalam keadaan mereka ada zafir wa syahik, suara, suara zafir dan suara syahik. Maknanya mereka ni dalam keadaan merintih, mengeluh, mengeram. Asal zafir dan syahik ni adalah suara yang dikeluarkan oleh hema. Allah Ta'ala kata inna ankaral aswat la sautul hamid. Suara hema ni, suara hema zafir ni, bila dia lepas nafas dia tu bunyilah, bunyi suara dia tu, dia lepas, dia nyawa, bunyi, huduhlah bunyi. Lepas tu ketika dia nak lepas, sebelum dia lepas tu, bunyi hak dalam ni, rong gapo tu dak, hak tu syahid. Zafir, suara hak dia lepas. Syahid tu suara hak dia proses sebelum lepas, dia bunyi dua tu. Kalau lembu ni ya sekali bunyi gitu dah, kambing gitu je. Tapi hema ni dak, perut dia tu mungkin gerak, menggambarkan rohak bagi dia. Tak tahulah apa Allah Ta'ala buat lagu tu. Tapi kalau kita tengok keldai, tempat-tempat ada keldai ni, namanya demo, dia macam apa, keldai ni panak lori, akak ganda pun dia lah, akak batu pun dia, pasir pun dia, besi pun dia berlaku. Oh naknya, tapi dia maintain lah, pecut, derah juga, derah juga dia lari tu, cek dia pun, maknanya dia gagah tu, gagah, tapi gagah-gagah pun bunyi dia tu lah, bunyi dia tu menggambarkan pendak dia tadi. Bila dia duduk rehat lagi tu, dia letak dia parking, kita kata ada parking, dia keldai, dia tak ada sekor gitu, dia ada kereta dia belakang, dia bawa. Jadi bila tu dia parking tu duduk dia, masa itulah dia bunyi. Dah, lepas tu dia start dia buat kerja kan. Kalau kereta tu gear satu tu bunyi, dia tak bunyi, tapi duduk dia tu bunyi. Jadi Allah Ta'ala gambarkan bunyi ahli neraka ni, ada yang syak, ada yang zafid, bunyi seperti suara keldai mengeluarkan, seperti keldai mengeluarkan suara dia, ataupun ada mereka tu dalam keadaan keldai tu suara dia ketika belum melepaskan, ketika dia tengah nyawa tu. Gambaran yang dibuat oleh Allah Ta'ala kepada orang Arab pada waktu itu, sebab orang Arab ni dengan hema dekat. Jadi bunyi itu bunyi menakutkan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya itu, madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Ini ayat mutasyabihat, ini ayat mutasyabihat. Maksud ayat mutasyabihat lagu mana? Mereka tu kekal di dalam neraka selama mana ada langit-langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Tuhan engkau. Jadi bunyi itu macam tak lama duduk, selama mana ada langit, selama mana ada bumi, kecuali
waktu yang Allah Ta'ala kehendaki. Lagu mana? Kalau baca ayat-ayat lain, khalidina fiha abada. Mereka tu kekal dalamnya, tak keluar-keluar. Mereka menangis minta nak keluar, tak dapat. Hak ni macam ada peluang. Jadi ada tarik kesimpulan daripada ayat ni. Mereka kata neraka ni sampai satu suk dia tak ada. Itu pendapat dia. Pendapat ni dinisbahkan kepada Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, tapi tak tepat. Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah ni kata neraka ni abadi, kekal. Kekal selama-lamanya. Sebab ulama salaf daripada dulu lagi telah ijma' sepakat bahawa neraka ni dia kekal. Seperti mana syurga tu kekal. Cuma gambaran yang disebutkan dalam ayat ni menggambarkan kinayah. Mana bila duduk dalam tu duduk atas masyiatullah, kehendak Allah Ta'ala, masuk pun atas kehendak Allah Ta'ala, kekal dalam tu pun dengan kehendak Allah Ta'ala. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Tuhan dia buat apa yang dia nak. Maknanya Tuhan tidak boleh dipersoalkan. Jadi apakah Tuhan ni zalim? Tidak. Masyiatullah ni, kalau kita baca semua ayat-ayat masyiatullah ni, kehendak Allah Ta'ala. Ini kehendak Allah Ta'ala mengikut peraturan yang dia buat. Kehendak dia pun ada peraturan. Dia tidak macam kehendak makhluk ni. Kadang-kadang kehendak makhluk ni dia tak ada peraturan. Dia nak tak kata dia sini ke, dia nak sanggeng lagu tu ke, dah. Dia nak jalan ini ke, atas dia. Dia ikut kehendak dia. Kalau dia tidak ikut kehendak, kalau dia ikut kehendak dia tapi tidak ikut peraturan, salahlah. Zalim lah. Ada kehendak tapi tidak ikut peraturan. Jadi Allah Ta'ala adil hikmah. Dah. Kehendak dia tu ada undang-undang. Dah, ada undang-undang. Mana Allah Ta'ala nak memberi hidayah pada siapa dia nak. Allah Ta'ala menyesatkan siapa-siapa dia nak. Jadi kalau Allah Ta'ala dengan apa? Dengan mutlak kehendak dia nak menyesatkan manusia, berarti tidak adil, tidak ada hikmah. Jadi bila kata Allah Ta'ala memberi hidayah kepada siapa yang dia nak, Allah Ta'ala menyesatkan siapa dia nak, itu berarti Allah Ta'ala memberi hidayah, memberi kesihatan mengikut peraturan dia. Ada qanun hidayah, syarat nak dapat hidayah, syarat orang itu jadi sesat, ada. Jadi kehendak Allah Ta'ala ni tidak dapat dipersoal bila dia buat keputusan. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, mereka berada dalam surga, kekal di dalamnya itu madamatis samawati wal ard. Kekal dalamnya itu selama mana ada langit-langit dan bumi, kecuali illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana ayat ni, ayat mutasyabihat ni, ada nampak menyerupai, mewahamkan kepada kita neraka tak kekal, syurga tak kekal. Maka sebab itulah ulama kata bahawa gaya bahasa ni, gaya bahasa madamatis samawati wal ard ni, selama mana ada ni, ini kalau orang Arab kat dia kata kinayah, ungkapan kepada benda tu berpanjangnya, berkekalan. Berkekalan, mana lama. Sebab kita kata kekal jodoh sampai ke anak cucu. Dah. Kekal anak cucu maknanya berpanjangnya lah, jangan cerai. Maksud dia. Selama mana langit ada, selama mana pokok berbuah, kau gapo orang Arab selalu guna. Macam kata, tunggulah sampai kucing tanduk. Sampai kucing tanduk. Kucing ni bila mana ada tanduk. Maknanya jangan haraplah. Itu kinayah, bahasa kinayah. Kemudian langit ni pula, langit hak adalah ni akan ditukar kepada langit lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat. Pada hari ditukar bumi kepada bumi yang lain, langit pada langit yang lain. Maknanya kalau kita nak kata langit ni hancur binasa satu masa nanti, langit mana? Jadi payah tu. Jadi kita balik kepada kaedah ulama kata ini adalah uslub orang Arab, gaya bahasa orang Arab nak menyatakan bahawa ini adalah keadaan yang berpanjangnya.
Siapa pun tidak dapat menentukan penamak dia. Hanya Allah Ta'ala yang tahu lama mana tempoh ni. Itu maksud dia. Ata'an ghayra majzuz. Mereka kekal dalamnya itu bukan duduk saja, tetapi mendapat kurniaan, ada pemberian. Sebagai satu pemberian, mana syurga itu sebagai satu pemberian dengan penuh dengan nikmat-nikmat, ghayra majzuz, yang tidak ada putus-putus, mana berpanjang yang berterusan. Kemudian ayat berikut ni, ayat beberapa taklimat kepada Nabi SAW. Bila Nabi berdakwah ni, penentangnya sama juga ya Nabi hadapi seperti mana Nabi-Nabi yang lain. Maka di hujung surah ni Allah Ta'ala memberi taklimat panduan kepada Nabi. Lepas daripada baginda berdakwah tu, apa sikap sepatutnya. Awal surah tu cabaran-cabaran. Allah Ta'ala cerita cabaran-cabaran. Sebelum daripada cerita-cerita Nabi tu, cabaran yang Nabi akan hadapi dalam dakwah dia hari ni. Lepas daripada berdakwah, gapo yang patut Nabi buat. Itu kita tengok pada minggu akan datang. Setakat saja apa yang baik dari Allah SWT. Salah silap daripada kekurangan hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.